Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Alhamdulillah bertemu kita dalam ruangan tazkirah pada hari ini. Semoga pertemuan kita di hari ini membuka pintu keberkatan daripada Allah SWT. Berkat namanya Ya Fattah. Semoga perjumpaan kita di alam maya ini kita akan dihimpunkan dari syurga berkat namanya Jami. Dan semoga perancangan kita di hari ini dan hari-hari seterusnya memberi kelancaran oleh Allah SWT berkat namanya yang barik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apabila kita bercakap mengenai rukun iman, maka kita akan ketahui bahawa rukun iman itu ada 6 perkara. Rukun iman yang pertama adalah beriman atau percaya kepada Allah SWT. Tahukah kita apa yang dimaksudkan beriman atau percaya kepada Allah SWT itu? Beriman pada Allah itu adalah beriman atau yakin seyakin-yakinnya tentang kewujudan Allah SWT dan tidak ada sekutu baginya. Dan juga kita beriman, kita percaya bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dan kita taati. Beriman kepada Allah juga bermaksud beriman dan percaya pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha suci, iaitu nama-nama Allah 99 Asmaul Husna. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Asmaul Husna, nama Allah, ia sangat penting supaya kita dapat mengetahui dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seterusnya akan memberi banyak manfaat pada kita apabila kita mengamalkannya kelak. Dengan menyebut dan mengamalkan Asmaul Husna juga kita akan lebih mengetahui kebesaran Allah. Dengan mengetahui kebesaran dan kemuliaan Allah itu membuatkan kita semakin tunduk dan taat kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Firman Allah dalam surah Taha ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Yang bermaksud dialah, iaitu Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Dia yang mempunyai nama-nama yang baik, iaitu Asmaul Husna. Di dalam ayat ini juga memberitahu Allah memiliki banyak nama. Semua namanya adalah nama yang baik dan suci kerana menunjukkan kepada kesempurnaannya, keperkasaannya dan keagungannya. Di dalam hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ata illa wahidan man asaha dakhalal jannah. Yang bermaksud barang siapa yang menghafal nama Allah 99 pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Pasti ramai di kalangan kita sudah menghafalnya. Alhamdulillah, puan-puan dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Tahukah kita apa yang dimaksudkan menghafal di dalam hadis ini? Berdasarkan pendapat ulama, maksud menghafal ialah kita mesti mentadabbur, menghayati, mengingati dan memahami setiap maksud nama-nama suci Allah ini. Seterusnya mengamalkannya. Di sini jelas menunjukkan Asmaul Husna merupakan perkara yang digalakkan oleh Allah dan Rasul untuk diamalkan sebagai zikir dan doa seharian untuk mendapat kekuatan keimanan bagi menghadapi segala pancaroba dan dugaan dalam hidup ini. Contohnya seperti sekarang, kita diuji dengan dugaan menghadapi COVID-19. Kesannya ramai di kalangan kita menghadapi bermacam-macam tekanan hidup seperti tekanan kehilangan kerja, tekanan kehilangan orang yang tersayang, tekanan terpaksa berkurung di rumah dan sebagainya. Semua ini memerlukan kekuatan diri baik rohani dan jasmani. Kekuatan jasmani adalah pemakanan kita seharian dengan memenuhi keperluan perut kita. Manakala pemakanan rohani bermaksud kita perlu pada pengisian pemakanan di dalam jiwa, seperti membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar dan sebagainya. Berzikir itu di antaranya ialah kita menyebut nama-nama Allah yang suci seperti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Azim, Ya Kudus dan sebagainya.
Sampai itu kita juga boleh beristighfar dengan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kerana dalam istighfar itu juga mengandungi nama-nama Allah Asmaul Husna. Asmaul Husna juga mengajak kita supaya mentauhidkan Allah SWT, bertakwa kepadanya dan bersikap baik terhadapnya di atas segala takdir yang ditetapkan oleh Allah pada kita sejak daripada kita kecil sehingga kita dewasa sekarang, baik yang baik ataupun yang buruk. Tuan dan perempuan yang dikasihi oleh Allah sekalian, kesimpulannya, kita sebagai hamba Allah yang taat dan patuh perlu sentiasa mengamalkan nama-nama Allah Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-harian. Hayatan Asmaul Husna sangat penting dan memberi kesan pada pembentukan siasat diri kita sebagai seorang Muslim yang sejati, baik dari segi aspek akidah, ibadat, akhlak dan sebagainya. Oleh itu, penghayatan dalam alunan zikir Asmaul Husna sangat berimpak pada keluar seorang Muslim. Asmaul Husna juga sentiasa relevan untuk kita amalkan daripada zaman Rasulullah sehingga sekarang dan juga akan datang. Kepentingan mengenali dan menghayati Asmaul Husna juga merupakan aspek yang penting dalam pembangunan diri bagi menghasilkan hamba Allah yang berkualiti dan beriman. Sertanya membentuk masyarakat yang bertakwa dan negara yang lebih makmur. Setakat itu sajalah tazkirah saya pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.